Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Baik, pagi ini kita baca kitab sirah, kitab tafsir. Kita berhenti di mana, Imam? Uraian ayat yang terakhirlah surah Al-A'la. Baik, daripada 18 dan 19. Baik, kita tengok. Kata Syekh Wahbah Zuhaili, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata pengarang, setelah itu Allah menerangkan kesatuan syariat dalam ajaran teras dan adabnya yang umum. Firman Allah, sesungguhnya benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, iaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Jadi makna dia peringatan. Qad aflaha man tadzakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Ada dalam kitab Taurat dan kitab suhuf Ibrahim dengan suhuf Musa. Walaupun kita tahu suhuf Ibrahim dan suhuf Musa ini bukan dalam bahasa Arab, bahasa lain, dalam bahasa Ibrani ataupun Suryani, tapi disebut dalam ini jelas. Ada dalam apa? Inna hadza la fi suhufil ula, suhuf Ibrahim wa Musa. Makna dia apa? Peringatan tu. Itu menunjukkan Al-Quran ini, seperti mana ulama akidah bahaskan, kalamullah ni makna yang berdiri dengan zat Allah. Makna tu bukanlah lafaz tu, bukan lafaz, bukan mushaf, tapi dia terdiri pada tu. Mushaf kita tahu, mushaf Al-Quran ni. Mushaf tu kita cetak, kemudian kita apa, kalau dah rosak kita boleh lupuskan, barulah. Tidak, kita cetak ulang, kata rosak kita lupuskan. Tapi makna tu, makna yang berdiri tu, macam mana kita tengok lampu isyarat, bila warna merah kita tahu disuruh berhenti, kita faham makna dia. Makna tu lah. Tengok warna hijau kita tahu disuruh jalan. Jadi kalamullah ni makna tu, makna yang difahami. Itu kalamullah. Sebab tu disebut afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa kita ni tidak tadabbur? Tadabbur ni maksudnya makna ni, makna Al-Quran. Tetapi bila kita sebut secara umumnya, bila sebut Al-Quran macam itulah, perkara yang tertulis di dalam mushaf, yang al-manqul ilaina bitawatur, yang sampai pada kita dengan mutawatir, kemudian baca al-muta'abbad bitilawatihi, baca dapat pahala. Tapi asas pada kalamullah yang kita sebut kalam zati itu, yang berdiri pada zat Allah. Jadi yang disebut di sini ni makna dia tu, bal tu'sirunal hayatad dunya tu, bahkan mereka ni mengutamakan dunia. Dalam kitab lain pun ada, tapi dalam bahasa kitab lain lah. Baik, sesungguhnya segala apa yang telah diceritakan tentang kejayaan orang-orang yang membersihkan diri, qad aflaha man tadzakka, start daripada situ. Telah berjayalah orang yang membersihkan diri dia. Baik, kemudian diikuti dengan orang-orang yang sentiasa menyebut nama Allah dan juga sifat manusia yang mementingkan kehidupan dunia. Semua itu sama dan tepat seperti mana yang disebut juga di dalam suhuf Ibrahim yang 10. Nampak? Benda yang sama duduk sebut dalam Quran, sebut juga dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa, tapi dalam bahasa dia lah. Tapi makna dia tu, dan makna yang difahami dan arahan dia apa. Baik, kemudian tidak termasuk Taurat. Taurat tak termasuk, disebut dua ya, suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Demikianlah semua kitab Allah
Azza wa Jal berturut-turut menekankan bahawa kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan dunia. Semua kitab Allah lah, dia menekankan tentang pentingnya kita mementingkan hidup akhirat. Jadi benda ni memang selalu kita dengar, betul tak? Pentingkan akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa, walal akhiratu khairu laka minal ula, akhirat lebih baik daripada yang awal dunia. Jadi apa? Rosaknya dunia ni, rosaknya manusia sebab mementingkan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi tuan-tuan, dalam kita nak menterjemah dalam kehidupan kita tu sukar. Tapi kita boleh tengoklah tuan-tuan, kalau kita orang yang mengutamakan akhirat tuan-tuan, bila ada benda yang berlaku pada kita, kita tenang, kita aman, lapang hati tuan-tuan. Contohlah tuan-tuan, contoh kita baru ada benda yang nikmat, dapat nikmat apa-apa nikmat lah. Beli kereta baru ke, beli handset baru ke, beli motor baru ke, tiba-tiba kena curi ke, rosak ke. Tuan-tuan, ini semua bila kita tahu ini dunia tuan-tuan. Dunia memang macam tu. Semua orang akan lalui dia. Semua benda akan binasa, semua benda akan rosak. Badan yang sihat akan sakit, mata yang cerah akan kabur, kaki yang kuat akan lemah lutut dia. Quran sebut lama dah. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Jelas dalam surah Yasin sebut, barang siapa yang kami panjangkan umur dia, umur panjang lah. Umur panjang ni mesti 60 ke atas panjang tu. Sebab Nabi SAW sebut, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 ke 70. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang kami panjangkan umur dia sampai 60 ke atas panjang tu. Sebab kalau kita nak tengok kat dunia ni, yang mati bawah 60 saya ingat lagi ramai. Saya rasa lah, mati aksidennya, mati sakitnya, mati macam-macam. Baru ni ada budak kan, 5 orang aksiden terbakar kan, 5 orang pelajar USAS, salah seorangnya pelajar tahfiz, aksiden terbakar, rentung 5-5 dekat dengan keluar terorong menora, umur 21, 22 macam tu, muda lagi. Yang mati sebelum 60 lagi ramai. Dan bila mati ni habis semua dunia tuan-tuan. Sebab tu kita kalau hilang sikit dunia, janganlah kita sedih. Handset jatuh dalam lubang tandas, janganlah sedih sangat. Kita masih banyak lagi nikmat yang ada. Kita masih hidup, kita masih ada mata, kita masih ada telinga, kita masih ada isteri, ada anak. Kalau mati, tinggal semua. Mati tinggal semua, habis langsung. Semua menjadi tanah mata, jadi tanah telinga, jadi tanah buah pinggang, jadi tanah, semua lenyap. Sebab tu kita bila kita hidup, selagi mana kita hidup, kita mengecapi banyak nikmat yang free tuan-tuan kita dapat. Jadi siapa yang umur dia 60 ke atas, kata Allah, nunakkisu fil khalq, kami terbalikkan kejadian dia. Terbalikkan. Makna dia apa? Dulu kecil-kecil tak larat nak jalan, tak boleh jalan kan, merangkak. Tua-tua macam itulah tuan-tuan, biasalah. Kok kita dah sakit kaki, biasa tuan-tuan benda tu. Kok kecil-kecil dulu tuan-tuan nak pergi tandas susah. Kadang-kadang bila dah besar, kadang-kadang ada orang kena pakai pampers. Ada orang pakai pampers terus. Pakai pampers pasal susah. Allah terbalikkan. Pasal apa? Nak bagi tahu akhirat tu. Sebab tu bila kita hujung-hujung usia kita sakit, ingat akhirat tuan-tuan. Hujung-hujung usia dah kita nak kembali ke sana lah tuan-tuan. Nunakkisu fil khalq. Ada orang dulu masa kecil dulu tuan-tuan, boleh jadi kita apa? Orang kena uruskan kita. Waktu kecil tu, bila kita dah besar, orang pula kena uruskan kita. Allah terbalikkan. Jadi tuan-tuan, itu biasa, afala yaqilun kata Allah. Kenapa tak berfikir? Baik. Dan itu juga rahmat Allah supaya kita tekankan akhirat tu. Beringat-ingat tuan-tuan, akhirat tu yang lebih baik daripada dunia. Maksud yang dikehendaki dalam ayat ini ialah perkara tersebut disebut secara makna. Anda nampak? Secara makna. Dan bukan secara lafaz yang sama di dalam suhuf setiap nabi yang terdahulu. Makna dia. Di antara ialah suhuf Ibrahim dan Musa. Makna perkara itu disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Dia suhuf ni tak sama dengan kitab tuan-tuan. Kalau kitab dia lebih lengkap lah, lebih tebal, lengkap. Suhuf ni dia helaian-helaian ya, macam helaian-helaian tambahan gitulah suhuf. Nabi Ibrahim, Nabi Musa dia ada Taurat, tapi diberi juga suhuf, beberapa helaian-helaian, kalamullah lah. Dia tak sampai, tak jadi sebuah kitab lah, sebuah buku. Di antaranya ialah suhuf Ibrahim dan Musa. Makna perkara itu disebut dalam semua kitab terdahulu, bermula daripada syariat yang terawal sehinggalah syariat yang terakhir. Semua pesan
utamakan akhirat. Jangan utamakan dunia, utamakan akhirat. Jadi kalau tuan-tuan utamakan akhirat, kita nak infak harta pun mudah bila kita ingat akhirat. Mudah nak infakkan harta. Tapi kalau kita utamakan dunia, kita beratlah tuan-tuan nak infakkan harta. Baik. Kemudian sebab tu orang yang mati nanti, kita baca dalam surah Jumaah disebutkan orang yang mati dia nak balik saat, betul tak? Macam mana? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah harta kamu sebelum datangnya saat datangnya kematian kepada salah seorang kamu. Ada harta, infakkan. Janganlah sampai habis langsung. Maksud dia ada harta, jangan makan semua, infakkan. Jalan Allah kat sekolah ke, anak yatim ke, fakir miskin ke, cari tuan-tuan. Sebelum apa? Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian pada salah seorang pada kamu. Bila datang disebut apa? Orang yang mati disebut apa? Faqala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Disebut apa? Dia nak apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Orang yang dah mati ni disebut apa? Bagi sikit masa. Akhartani ila ajalin qarib. Bagi sikit je masa. Bagi 2-3 minit ke berapa saat, lagi senang. Boleh buka akaun, transfer ya tuan-tuan. Betul tak? Kalau bank Islam boleh transfer 1 juta pun, kata silap lah. Bank Islam dia boleh transfer 1 juta. Kalau lain bank tu dalam berapa, 50,000 kot sehari. Jadi dia punya limit lah. Jadi tuan-tuan senang lah ni, bagi 2-3 minit buka sangat bank, nak transfer 1 juta dalam bank, bagilah mahat tahfiz mana ke, masjid mana ke. Akhartani ila ajalin qarib, bagilah sikit masa je, tak mau banyak pun. Dia nak buat apa? Fa asaddaq. Yang pertama, fa asaddaq, maksud dia nak sedekah. Nak sedekah, banyak duit dalam bank tu. Wa akum minas salihin, nak jadi orang baik. Tak sedekah, nak jadi orang yang baik. Sebab harta kita kalau banyak, kita mati, katakanlah kita mati, dalam bank ada 1 juta contohnya lah, 1 juta. Yang 1 juta tu hisapnya kita. Kita yang akan dihisap nanti di padang mahsyar. Yang senangnya siapa? Orang yang dapat isteri, anak, cucu senang. Nanti malaikat tanya, mana dapat duit banyak ni, ratus-ratus ribu? Ni ayah tinggal tu, selesai. Betul tak? Ayah jawab, 1 juta ni ambil mana? Kalau jujur, amanah apa semua tak apalah. Tapi dalam 1 juta tu kot ada khianat, kot ada pecah amanah, kot ada lompang sana, lompang sini, haru habis. Sebab tu kadang-kadang kita jangan duk kalut sangat. Ada orang kadang dia kalut, dia risau nanti kalau lah apa, aku mati, anak aku nak makan apa. Tuan-tuan, Umar bin Abdul Aziz kan, waktu dia nak meninggal tu, Umar bin Aziz dia berdoa pada Allah. Antara doa dia, Allahumma inni a'udzubika min malin yushbi'u ghairi wa yuhasabu alayya. Itu doa Umar bin Abdul Aziz. Ya Allah, aku minta lindung denganmu daripada harta yang apa? Yang mengenyangkan orang lain. Dan hisapnya aku yang kena. Hisap aku kena, orang lain senang. Dia minta lindung. Umar bin Abdul Aziz meninggal, harta apa pun tak ada. Tinggal sikitnya harta. Orang tanya macam mana anak-anak dia. Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau mereka orang yang baik, Allah pelihara mereka. Senang anak-anak dia. Kalau mereka ni taat pada Allah, Allah pelihara mereka. Tapi kalau mereka orang yang ingkar pada Allah, itu urusan mereka. Mana dia tuan-tuan, kalau anak kita ni orang yang jaga sembahyang, orang yang ikhlas beramal, Allah Ta'ala tunjuk jalan tuan-tuan. Saya tak pernah jumpa lagi lah tuan-tuan orang yang ikhlas sembahyang, ikhlas beribadah, ikhlas bekerja tuan-tuan, hidup dia melarat. Saya tak pernah jumpa lagi lah tuan-tuan. Baik, Allah Ta'ala akan berikan kehidupan yang baik. Kemudian kedua-dua suhu Ibrahim dan Musa dikhususkan sebutannya kerana ia lumrah dikenali di kalangan bangsa Arab. Bangsa Arab tahu tentang suhu Ibrahim dan Musa. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan, orang Arab ni zaman Rasulullah SAW memang mereka Islam asalnya. Walaupun Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ismail itu lebih kurang ada 60 datuk. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim naik ke atas tu, sampailah ke Adnan, sampai ke Ismail, lebih kurang 60 datuk. Dan Nabi Ismail ni bawa Islam di Mekah tu. Jadi orang Islam di Mekah tu semua pakai Islam. Rosak dia macam mana tuan-tuan? Asalnya Islam Mekah tu.
habis pakat sembah berhala. Am bin Luhai, seorang punya pasal ya tuan-tuan. Am bin Luhai. Sebab Am bin Luhai ni dia asalnya orang nampak baik, nampak soleh. Jadi dia pergi ke Syria, dia berjalan, dia tengok orang Syria luar pada Mekah ni sembah berhala. Jadi dia buat balik. Dia buat balik berhala, letak di Mekah, letak Hubal, dia letak. Jadi orang pakat sembah berhala kerana seseorang yang kononnya dia anggap beragama, lalah dia yang bawa benda yang masalah. Sampai orang pakat sembah berhala kerana dia. Dan Nabi SAW nampak Am bin Luhai ni dalam neraka sedang mengheret berhala-berhala dia. Am bin Luhai. Sebab tu berhati-hati tuan-tuan. Walaupun ada orang yang kita tengok mungkin dia ada title ustaz ke, mungkin nampak dia macam bagus ke, tapi apa benda yang dia bawa kita kena berhati-hati juga. Apatah lagi kalau dia bawa benda yang jelas bercanggah tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, jadi dia berkenai agama Nabi Ibrahim dan dengan Nabi Ismail. Ayat ini adalah sama seperti surah lain, iaitu firman Allah, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar disebut dalam kitab-kitab yang dahulu. Nampak? Quran tu disebut dalam kitab terdahulu. Tapi kitab terdahulu tu bukan bahasa Arab, tapi makna dia tu lah. Seperti mana kita sebut dalam bahasa orang putih kan, bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu jangan tidur, kita faham jangan tidur lah. Arab kata la tanam, la tanam, la tanam, maksud dia jangan tidur. Kalau orang putih don't sleep, jangan tidur juga, tapi makna dia sama. Cuma bahasa Arab ni special. Kitab akhir zaman dalam bahasa Arab, kenapa bukan dalam bahasa lain, bahasa Arab? Sehingga kan saya pernah sebut kat tuan-tuan, di Amerika tu, di Britain, di Eropah, banyak fail-fail kerajaan yang penting depa Arab kan. Arab kan. Sebab bahasa Arab itu dia tak berubah. Kalau tuan-tuan cakap Arab sekarang ni, tuan-tuan balik 1000 tahun dulu, orang Arab faham. Kalau bahasa Melayu tuan-tuan, saya ingat kalau tuan-tuan balik 500 tahun dulu, mungkin dia tuan-tuan tak faham lah. Tidak, dia bercakap pelat lain, tidak kan. Boleh jadi Kelantan sekarang 500 tahun dahulu bukan macam Kelantan sekarang. Orang utara sekarang boleh jadi dia, sebab dia ada asimilasi, betul tak? Banyak pencambahan bahasa lain masuk keluar. Kalau 500 tahun dahulu kita boleh balik tuan-tuan duduk kat sini lah, silap kita cakap orang pelik, ni cakap bahasa apa, pelat apa. Arab sama. Dan bahasa Arab itu dia sangat complicated, lebih daripada bahasa lain. Itu bahasa Arab. Saya bagi contoh. Kalau kita tuan-tuan, saya pergi ke pasar semalam, saya akan pergi ke pasar. Esok saya pergi ke pasar. Pergi ya tuan-tuan. Bahasa Arab tau. Kalau semalam lain, dia tak. Semalam fi'il madhi. Zahaba. Zahab tu. Kalau apa? Sekarang apa dah? Azhabu. Oh, sekarang pula. Kalau arahan lain. Idhab, pergilah, lain. Kalau bahasa Inggeris okey, dia adalah apa, past tense, present tense tu kan. When, I went semalam, I go sekarang atau akan. Tapi kalau arahan, orang putih tak ada. Orang putih tak ada arahan. Mana ada fi'il amar orang putih? Dia kalau di arahan, dia angkat suara ya. Go. Dia angkat suara. Nada itu menunjukkan arahan. Quran tak payah guna nada. Dia ada fi'il arahan. Idhab, pergilah. Lebih complicated dan lebih hebat lah bahasa Arab tu. Dan Quran ni dia Allah Ta'ala jagalah, orang tak boleh ubah dia. Tak seperti mana kitab-kitab terdahulu orang boleh ubah. Fawailul ladzina yaktubuna alkitaba bi'aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah bagi orang yang menulis kitab dengan tangan, kemudian dia berkata ini daripada Allah. Ini berlaku pada Taurat dan Injil. Quran sebut. Dalam Quran orang tak boleh buat. Orang tak boleh buat lagu tu. Tambah satu perkataan pun orang tahu betapa hebatnya Allah Ta'ala jaga Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, ada orang kadang-kadang dia pergi di Morocco, dia pergi di Afrika, dia tengok kesian orang Afrika hafal Quran, tulis tak ada mushaf. Rupa-rupanya dia pun bukan tak ada mushaf, dia pun memang hafal lagu tu tuan-tuan. Orang Morocco belah sana, tanya Ustaz Tuhiri lah tuan-tuan, dia memang hafal Quran lagu tu, dia tulis hafal, lepas tu padam, tulis lagi, padam, tulis lagi. Pendek kata, kalau di Morocco tu ada puluhan ribu orang yang hafal dan boleh tulis. Sebiji tuan-tuan, dia hafal dan dia boleh tulis.
Makna dia kalau hilang Quran sekarang ni, seluruh mushaf yang ada di dunia ni hilang, boleh tulis balik isi biji, tuan-tuan. Allah Ta'ala jaga di dalam dada-dada orang Islam. Dan Allah Ta'ala sebut, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami jadikan Quran itu mudah untuk dihafal. Fahal min muddakir, awak tak ambil pelajaran. Tuan-tuan tengok dalam dunia ni, ada tak kitab setebal Al-Quran tu orang boleh hafal? Daripada A to Z. Bagi tahu kitab apa? Kitab tebal macam Quran tu orang boleh hafal. Daripada Al-Fatihah tu ada 6236 ayat, orang boleh hafal. Setahu saya Quran ni. Setahu saya Quran ni orang boleh hafal baca macam tu, tuan-tuan. Al-Quran ni. Tak ada kitab yang macam tu. Allah Ta'ala sebut, kami mudahkan Quran untuk diingat. Ramai orang ingat Quran, tuan-tuan, kat dunia ni. Baik, jadi Allah jaga melalui ingatan manusia. Kemudian Abdul Hamid Ibnu Mardawih dan Ibnu Asakir telah meriwayatkan daripada Abu Zar bahawa dia telah bertanya kepada Nabi SAW. Ya ni dah ni sambungan, tuan-tuan. Kata Abu Zar lagi, aku bertanya lagi. Ini dalam kitab terdahulu, tuan-tuan, kitab terdahulu. Wahai Rasulullah SAW, apakah yang terkandung di dalam kitab suhu Musa? Abu Zar Al-Ghifari dia tanya kat Nabi SAW. Abu Zar ni tuan-tuan kenal lah, sahabat Nabi yang asalnya dia seorang perompak, qati'ut tariq. Asalnya perompak, duduk di gunung-gunung. Dia suku Ghifar. Kemudian dia masuk Islam. Kisah Abu Zar ni, dia masuk Islam antara yang awal, tuan-tuan, masuk Islam. Dan dia cari Nabi SAW. Daripada apa? Dia cari Nabi, mai ke Mekah. Sampai dia tak ada makan di Mekah, dia minum air Zam-Zam, minum air Zam-Zam selama 30 hari, tuan-tuan, minum air Zam-Zam. Tapi badan dia, bila minum air Zam-Zam dia, badan dia makin naik, tuan-tuan, sihat. Dia tak makan apa, tapi makin sihat. Itu hebatlah, tuan-tuan, cerita Abu Zar ni. Ada riwayat kata Abu Zar ni umur dia 200 tahun lebih. Ada orang katalah riwayat sebut. Tapi yang lebih kuatnya Abu Zar ni umur dia dah 80 lebih lah. Itu riwayat yang lebih kuat. Jadi tuan-tuan, Abu Zar ni dia makan air Zam-Zam, minum air Zam-Zam sampai sebulan, sampai naik lemak di badan dia. Barulah dia bertemu dengan Nabi SAW di Mekah. Dan Abu Zar ni Nabi pernah sebut dia orang yang sangat zuhud, tuan-tuan. Abu Zar sangat zuhud. Sebab tu dia pada akhir hayat dia tu dia jadi perbalahan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan berkenaan dengan apa? Menyimpan harta. Dalam Quran sebut alladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fatukwa apa? Fayunfiqu faha fatukwa biha ala nir jahannam. Orang yang menyimpan harta, simpan harta lah, simpan duit dalam bank ke, simpan emas ke. Bagi Abu Zar tak boleh. Kalau ada harta, guna selebihnya infak. Itu pandangan Abu Zar Al-Ghifari. Pandangan Muawiyah bin Abu Sufyan yang Allah Ta'ala laknat itu adalah golongan Yahudi dengan Nasrani yang tidak menginfakkan harta. Itu pandangan Muawiyah. Jadi isu lah, tuan-tuan. Kata kita sekarang ni ikut pandangan Muawiyah lah, tuan-tuan. Sebab tu kita simpan duit semua, betul tak? Kalau ikut Abu Zar dia tak bagi. Abu Zar Al-Ghifari tak bagi duit. Suhu tak suhunya Abu Zar tu, jangan kumpul duit, simpan duit banyak-banyak kan. Dia tak setuju. Bagi Muawiyah boleh, betul tak? Ayat ni cerita orang Yahudi dan orang apa? Kristian yang tidak menginfakkan harta di jalan Allah, tak keluarkan zakat. Maka jadi isu sikit. Tapi nak cerita kerana zuhudnya dia. Sampailah apa? Dia pergi ke Rabazah, satu tempat di Rabazah. Dia duduk di situ sampailah dia meninggal dunia, tuan-tuan. Tapi Nabi dah sebutlah. Nabi pesan ke Abu Zar Al-Ghifari, idza balagal bina sal'an fakhruj minha. Nabi pesan ke Abu Zar, hang duduk kat Madinah ni, bila bangunan dah sama tinggi dengan gunung Salak. Gunung Salak tu ada di Madinah. Kata Nabi SAW, fakhruj minha. Jangan duduk lagi lah di Madinah, duduk kali. Sebab Abu Zar ni dia tak mau tengok kemewahan. Orang yang tak mau tengok kemewahan, zuhud sungguh. Sebab tu Nabi sebut kalau dah nampak binaan di Madinah ni sama tinggi dengan gunung Salak, tak perlu duduk lagi. Sebab bila zaman Sayyidina Osman, umat Islam dah kaya, tuan-tuan. Umat Islam dah ada gaji dan sebagainya. Banyak umat Islam yang kaya dengan perniagaan. Dia keluar, dia duduk di Rabazah, Abu Zar. Sebab tu Nabi SAW sebut tentang Abu Zar ni, rahimallahu Abu Zar, moga Allah Ta'ala rahmati Abu Zar. Yamshi wahdan, dia jalan seorang-seorang, wa yamutu wahdan, dan dia mati juga seorang-seorang. Zuhud dia. Tak apa, tuan, ni Abu Zar Al-Ghifari lah, sahabat Nabi yang hebat lah, zuhud. Dia sebut kat Nabi SAW apa yang ada dalam suhu Musa. Sabda Nabi SAW, kesemuanya adalah pengajaran.
Antara pengajaran antara pengajaran, aku hairan bagaimana seseorang yang yakin dengan mati tetapi dia masih lagi boleh bergembira. Semua yakin mati, tuan-tuan. Betul tak, tuan-tuan? Dia bab mati ni, tuan-tuan, kita kena selalu ingat, tuan-tuan. Baru dia masuk dalam hati, tuan-tuan. Itu yang saya nampak lah. Kalau kita ingat, oh kita akan mati, tapi kita kena ingat sungguh-sungguh kita akan mati, tuan-tuan. Ni kubur sebelah ni, tuan-tuan. Kita akan duduk dalam tu, tuan-tuan. Satu hari kita akan duduk dalam tu. Tak tahu bila tuan-tuan. Tapi semua ni, saya tak tahulah kot, tuan-tuan fikir tak kot, lambat lagi. Mana kita tahu? Boleh jadi esok lusa, tuan-tuan, kita akan duduk dalam tu. Saya tengok je kadang-kadang Datuk Muhammad buh gambar Imam Nasir gali kubur. Saya tengok sampai bila saya pula duduk dalam tu. Kita akan pergi di situ, tuan-tuan. Kita ni, tuan-tuan, kalau lah anak kita suruh kita pergi Mekah, kita tak pernah pergi Mekah, pergi seorang-seorang duduk sana, tuan-tuan. Kita akan jadi takut, tuan-tuan. Nak pergi sana, nak kena cakap Arab, nak duduk kat mana, nak makan lagu mana, tuan-tuan. Kita nak pergi kubur, kita seorang tinggal habis semua. Anak bini yang ramai-ramai ni, tuan-tuan, apa semua, cucu, cicit, semua tinggal duduk seorang-seorang dalam kubur. Kita akan mati. Kita akan duduk dalam kubur. Macam manalah keadaan kita. Sebab tu, tuan-tuan, ambil pelajaran. Bila kita pergi sembahyang mayat, ingat satu hari kita yang duduk depan tu. Ingat, tengok dalam keranda tu, tengok satu hari aku duduk dalam tu. Yang kedua, waktu aku duduk ni, aku sedih ke seronok? Kita duduk dalam tu, roh ada dekat situ, tuan-tuan. Roh dia ada dekat tu. Macam kita pergi ziarah kawan kita matilah, kita tengok muka dia kan, mati dah hang tu. Dia ada kat situ. Dia ada, tapi dia tak boleh nak interaksi dengan, tapi dia ada di situ. Roh dia. Roh ni kesedaran lah. Kesedaran, sifat, segala sifat. Marah tu sifat roh. Marah, dengki, ujub, ini semua sifat roh. Penyakit dia tu. Kalau kita penyakit zahir ni, tahulah kecil manisnya, sakit kaki, itu penyakit zahir. Penyakit roh ni, hasad, dengki, ujub, sum'ah, dia duduk kat roh tu. Mana ada kita belah jantung, uish, ada ujub buang. Tak boleh, tuan-tuan. Belah jantung, ini ada hasad dengki ni, kita kena buang. Tak boleh, tuan-tuan. Dia duduk di roh tu. Sebab tu kena bersihkan roh. Dia panggil rohani kan, rohani. Dulu banyak orang nama rohani kan. Rohani macam nama nenek saya, kata Piramli kan. Baik, jadi tuan-tuan, roh tu ada dekat roh. Ikhlas, kesedaran, sifat yang baik, sifat dermawan ada pada roh. Jadi dia ada dekat situ, tuan-tuan. Mati dah kita. Sebab tu bila kita tengok mayat dalam keranda, kena ingat kita kalau duduk satu hari kita duduk dalam tu, bagaimana keadaan kita, baik ke tak baik ke. Bila masukkan mayat dalam kubur kan, tuan-tuan pernah tengok tanda orang, kena tengok mayat tu. Satu hari kita duduk dalam tu. Satu hari, tuan-tuan. Sama ada saya ke tuan-tuan, kita akan duduk, cuma tak tahu kubur mana, tuan-tuan. Quran kata, wala tadri nafsun ma bi ayyi ardin tamut. Tidak ada siapa pun tahu dia mati kat mana. Mana tahu? Saya tak tahu mati kat mana. Walaupun tuan-tuan duduk di Semanggi ni lama, boleh jadi mati kat lain. Boleh jadi. Betul tak? Ustaz Harudin duduk kat Malaysia punya lama, rahimahullah, mati di Texas tu, punya jauh, California punya jauh sana tu. Boleh jadi kita mati di Mekah. Boleh jadi mati merata lah, tuan-tuan. Kita tak tahu, hanya Allah yang tahu kat mana kita mati. Ni katakanlah kita mati sini, tuan-tuan pun tak tahu kubur mana. Kan kubur ni banyak kan. Kita pun tak tahu kita duduk bahagian mana. Boleh jadi bahagian sini, boleh jadi bahagian ni sini, kubur ni boleh jadi sini, boleh jadi sana. Tapi bila tuan-tuan pergi kubur, tuan-tuan muhasabah lah, aku punya kubur ni kat mana lah ni. Tidak tengok kat mana tempat aku, supaya kita beringat kita juga duduk di situ, ambil pelajaran. Tu disebut dalam ni. Heran orang yang yakin dia mati tapi dia gembira. Maksud dia gembira, bukan bergembira dengan benda yang haram lah. Bergembira dalam keadaan lalai lah. Boleh je kita bergembira dengan benda yang baik. Ada orang gembira dengan kuliah, ada, tuan-tuan. Ada orang bergembira dengan berzikir, tak apa. Ada orang dia senang hati dengan bersedekah. Ini gembira dalam kelalaian. Kemudian aku heran bagaimana seorang yang yakin dengan qadar tetapi dia masih bersusah payah. Yakin dengan takdir Allah tapi dia masih lagi bersusah payah.
Maksud dia jiwa dia susah payah lah. Bukanlah maksud kita ni bila tentu takdir kita tak buat apa. Boleh tuan-tuan tak? Bukanlah maksud tunggu takdir relax, bila rezeki nak mai. Dia bukan macam tu. Dalam Islam tuan-tuan, bila kita datang ke dunia tuan-tuan, kita kena beribadah. Betul tuan-tuan? Beribadah, taat pada Allah. Taat pada Allah ni bukannya sekadar kita zikir, semayang, tak. Termasuk juga ibadah tu kerja tuan-tuan. Allah suruh kita kerja, Allah suruh kita semayang, berzikir, puasa. Allah Ta'ala juga suruh kerja tuan-tuan. Kerja kan ibadah. Dalam Quran kan sebut, selalu saya baca ayat Quran bila habis semayang Jumaat, buat apa? Fa idza qudiyatis salatu fan tashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Habis semayang Jumaat, bertebaran di atas muka bumi cari rezeki. Jadi makna dia tuan-tuan apa? Dalam kita semayang itu perintah Allah, zakat perintah Allah, kerja pun perintah Allah tuan-tuan. Yang selebihnya serah pada qada dan qadar lah tuan-tuan. Yang selebihnya, yang penting kita usaha. Bila kita dah sampai tahap tawakal tuan-tuan, tahu adanya takdir, hati kita lapang tuan-tuan. Sekadar mana yang kita dapat. Tapi usaha dulu tuan-tuan. Usaha dulu setakat mana yang dapat. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, saya pernah jumpa satu kedai. Dia di universiti tuan-tuan, dia ada 2 kedai. Satu kedai ni memang tak laku tuan-tuan. Kedai sebelah ni laku. Jadi bising lah. Dia kata kedai dia kena sihir. Ni kedai makan. Kata orang sebelah ni sihir. Kata orang main nampak kedai dia tutup lah. Dia duduk bising. Pasal memang kedai dia tak ada orang tuan-tuan. Saya pun pelik tuan-tuan. Bukan pelik sikit, pelik sepelik-peliknya. Duduk sebelah-sebelah. Kedai ni laku. Memang ramai orang penuh. Melayu, India, Cina makan kedai tu. Sebelah lagi kedai Melayu, tak ada orang. Maka dia bagi tahulah kedai dia kena sihir. Ada pelajar yang main nampak kedai macam tutup. Tak apalah, saya pun pergi makan. Bila pergi makan kedai dia tuan-tuan, patutlah macam kena sihir. Orang tempah makanan nak dekat sejam baru dapat. Memang orang tak pergi lah tuan-tuan. Betul tak? Makanan pula tak sedap. Nampak? Masak tak sedap. Servis pun tak elok. Muka pun macam nak halau orang ya. Muka pun garang. Orang pun takut pergi. Jangan silap tuan-tuan. Kadang-kadang kita berniaga, bila tak laku jangan terus kita kata sihir lah, inilah rezeki. Bukan. Kalau kita masak nasi lemak tak apa jadi, mungkin aku masak tak sedap kot. Betul tak? Bagi sedap. Mungkin berniaga di tempat ni tak strategik kot. Cari tempat lain. Usaha selagi mana boleh. Selebihnya serah pada Allah. Jangan baru kita berniaga sikit. Contohnya lah, siapa-siapa lah berniaga pula tak sedap, tak laku, inilah ketentuan Allah. Jangan tuan-tuan, kita usaha. Takdir tu urusan Allah. Kita yakin semua telah ditetapkan oleh Allah, tapi kita kena usaha. Dalam hadis sebut, innallaha yuhibbu fulanan idza amila amalan ayutqinah. Allah Ta'ala sayang seseorang hamba bila dia buat satu kerja, buat betul-betul. Kalau nak repair motor, repair betul-betul. Gitu tuan-tuan. Ada saya pernah pergi kedai, satu kedai Melayu, kedai motor. Tutup dah kedai tu, lama dah. Orang memang tak ada kedai dia tuan-tuan. Tapi bagus dia orang masjid, orang surau. Selalu pergi masjid, mengaji apa. Kedai dia tak ada orang. Kedai yang bukan Islam ramai orang. Saya kesian lah juga tengok dia kadang di kedai dia pakai kopiah putih. Bagus tuan-tuan, nampak bertakwa lah tuan-tuan. Ciri-ciri orang beriman. Tapi kenapa orang kurang tuan-tuan? Pasal orang pergi repair kat dia memang lagi rosak tuan-tuan. Itu betul tuan-tuan. Saya pun kena, saya tahu. Pergi repair ingat elok, lagi teruk tuan-tuan. Motor asalnya rosak sikit, bagi kat dia langsung tak boleh jalan tuan-tuan. Itu kita nak anggap pomen lagu mana tuan-tuan. Kena buat betul-betul tuan-tuan. Kalau kita buat pomen, kita buat pomen betul-betul. Buat elok-elok tuan-tuan. Ni ada satu kedai, ni abang saya kena pergi buat apa, servis aircon. Kena sampai 500 lebih. Sebelum servis sejuk, lepas servis tak sejuk. Macam mana dia buat tak tahu. Mana orang nak pergi, sekali pergi tobat tak pergi dah tuan-tuan. Nak buat elok tuan-tuan. Betul, buat sungguh-sungguh. Bila kita tak buat sungguh-sungguh, itulah masalah. Baik. Kemudian kita ada lagi 5 minit tuan-tuan sebelum syuruk. Aku heran dengan orang, dan saya pernah sebut kat tuan-tuan cerita Imam Abu Hanifah dengan seorang lelaki kan. Lelaki ni malas kerja. Imam Abu Hanifah kaya tuan-tuan. Imam Abu Hanifah, Imam Malik kaya. Kaya yang sekaya-kayanya.
Malah Imam Abu Hanifah ni, keturunan dia tu dia ada darah Raja Parsi tuan-tuan. Sebab tu dia kaya. Dan dia pakaian dia pun smart. Imam Abu Hanifah, mazhab yang paling besar di dunia kan, mazhab Hanafiyah. Dia orangnya smart, pakaian yang cantik. Imam Malik pun sama. Imam Malik katanya dia ada kasut berapa puluh kasut, pasangan kasut dia ada banyak. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad zuhud sungguh lah tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, Imam Abu Hanifah ni dia pernah lalu di Baghdad. Dia dengar ada orang berdoa, seorang lelaki berdoa, ya Allah bagilah rezeki, aku tak ada makan, macam-macam dia merintih. Imam Abu Hanifah lalu dengar dia berdoa dalam rumah, minta rezeki, dia tak ada rezeki, bagilah, macam-macam minta pada Allah Azza wa Jalla. Kesian Imam Abu Hanifah dengar, pasal dia merintih minta rezeki daripada Allah. Imam Abu Hanifah buh duit dalam uncang, lempak. Oh, dia alhamdulillah tengah doa-doa, boom, duit jatuh. Oh, seronoklah dia. Tak apa, selang apa lama, Imam Abu Hanifah lalu lagi, dengar lagi dia berdoa lagu tu. Kerja malas tuan-tuan. Tapi doa rajin, kerja malas. Doa, ya Allah bagilah rezeki macam semalam, macam hari tu. Minta macam hari tu. Rezeki macam hari tu kan, doa merintih. Imam Abu Hanifah ikat, balik lagi. Oh, melompatlah dia tuan-tuan. Tengah-tengah doa macam hari tu, dapat sungguh tuan-tuan. Tak apa, selang berapa lama Imam Abu Hanifah lalu lagi di rumah tu, dia doa macam tu juga. Maka Imam Abu Hanifah pun bubuh duit juga. Tapi Imam Abu Hanifah tulis nota, wahai saudaraku, bukan begini, awak perlu bekerja, macam-macam dia nasihat. Baru Imam Abu Hanifah balin. Sebelum ni dia ingatkan daripada langit. Tu ingat daripada langit. Rupa-rupanya Imam Abu Hanifah yang balin. Tahu kan dia ada tulis nota. Sejak pada itu dia tak berdoa, dia doa tuan-tuan, tapi kerja kena. Sebab kerja pun Allah Ta'ala yang suruh. Allah Ta'ala suruh berdoa, Allah Ta'ala suruh bekerja. Ni kita buat doa, kita tinggal sebahagian, silap pula tuan-tuan. Tak berdoa tapi tak kerja tuan-tuan, salah. Mana jadinya? Kerja kena, doa pun kena, tawakal pun kena sekali tuan-tuan. Kita ingat doa dan tawakal, lupa kerja yang Allah Ta'ala suruh cari rezeki tu. Sebab tu Nabi SAW pernah tengok kan dengan para sahabat, ada orang badan besar, tough, buat kerja apa, cari rezeki, angkat barang. Kata orang, ada seorang sahabat kata, lau kana hadha fi sabilillah fadzalika khair. Kalaulah dia punya badan besar tegak ni, dia pergi berjihad di jalan Allah, kan bagus, lebih baik. Kata Nabi SAW, jangan sebut lagu tu. Kalau dia keluar cari rezeki ni untuk menyara keluarga dia ke, mak ayah dia ke, fahuwa fi sabilillah, dia di jalan Allah. Itu yang saya pernah sebut kat tuan-tuan. Kadang-kadang kita konsep agama ni, kadang-kadang setengah orang dia macam sempit sikit. Setengah orang. Macam mana contohnya lah, kalau ada orang meninggal waktu sujud, viral kan, viral, meninggal sujud di Masjid Ramaniyah. Saya tak nafikan orang meninggal dalam sujud bagus. Ada orang meninggal waktu baca Quran, bagus tak? Bagus. Tapi jangan silap, boleh jadi ada orang yang dia kerja ikhlas, ibadah ikhlas. Katakanlah kerja dia ni sapu sampah ya di highway contoh. Kan ada orang cleaner di highway. Tapi itulah rezeki yang dia sara ayah dia. Itulah rezeki yang dia sara mak dia. Itulah rezeki yang dia sara anak-anak dia. Betul tak? Tengah duduk sapu-sapu, kereta langgar mati. Boleh jadi dia lagi afdal. Tapi tak ada orang viral sangat kan, mati yang dicemburui. Boleh jadi pertama dia di jalan Allah, satu, cari rezeki. Yang kedua dia dibuat dengan tangannya, betul tak? Tak ada terlibat corruption apa ni, tak terlibat corruption. Yang ketiga, orang kerja tu tak ada dalam hati ni nak ada takabur ke, betul tak kan? Kotlah saya ke tangan orang kerajaan kan, kot ada pangkat major ke, major general ke, betul dia pangkat ketinggi kan, DJ 54 ke, jusasi, kadang-kadang terdetik juga. Oh, betul tak kan? Aku DJ 44, hang baru 41. Mungkin dalam hati tu ada jugalah sikit terdetik. Orang kerja sapu sampah mana nak ada tuan-tuan. Biasanya begitulah. Kerja pula dalam hati yang rendah diri tuan-tuan, tiba-tiba kereta langgar. 2 kali syahid. Syahid yang pertama di jalan Allah, syahid yang kedua apa? Mati terkena hentaman yang kuat. Dia panggil benturan, hentaman yang kuat, macam jatuh pada tempat tinggi lah. Tempat tinggi kan syahid, orang jatuh pada tempat tinggi. Dan kita tahu orang yang aksiden ni,
dia macam jatuh pada tempat yang tinggi lah. Sama aja. Macam tuan-tuan kalau bawa 80 km per jam, tuan-tuan bawa 80 km per jam, tuan-tuan hentam pokok, seolah-olah tuan-tuan dengan kereta tuan-tuan jatuh daripada tingkat 5 bangunan. Weh, kalau tuan-tuan duduk dalam kereta jatuh daripada tingkat 5, teruk lah tuan-tuan. Macam tu lah kesannya tengah 80 bantai benda. Ui, bahaya tuan-tuan. Bahaya. Kalau korang percaya boleh try tuan-tuan. Korang percaya memang macam tu lah tuan-tuan. Jatuh pada tempat yang tinggi dengan aksiden benda sama. Sebab tu mati syahid 2 kali syahid. Mati kena langgar, cari rezeki. Boleh jadi dia lebih afdal daripada yang kita nampak. Boleh tak? Tak apa tuan-tuan. Saya habiskan tuan, kita dah syuruk. Bagaimana aku heran dengan orang yang telah melihat dunia dan orang yang bergelumang di dalamnya, bagaimana dia boleh tenang di dunia itu. Dan aku juga heran dengan orang yang yakin dari hisab, tapi dia masih lagi tidak berbuat amal. Yakin ada hisab, malah beramal. Hidup di dunia masih lagi susah payah. Tuan-tuan, bab dunia ni mudah ya. Tuan-tuan lagi panjang umur pada saya, tuan-tuan lagi faham. Dunia ni macam tu ya tuan-tuan. Hari ni kita sonok, nanti kita sedih. Benda yang baru akan menjadi lama. Benda yang hebat akan dipandang biasa. Tuan-tuan perasan tak dunia? Contoh kita baru buat rumah. Ada katakanlah bilik 7 biji, aircon semua bilik. Buat lawa lah tuan-tuan. Buat pos kereta, kita pasang CCTV, buat mewah lah tuan-tuan. Senang kata kalau orang Semangui lalu tengok ni, wih hebat rumah dia ni. Mula-mula kita duduk, kita masa kita tidur tu, nak tidur malam pun tak boleh rasa apa. Best. Dia syok tuan-tuan. Tapi kalau dah setahun, besar. Perasan tak tuan-tuan? Dunia memang macam tu tuan-tuan. Dia sekejap tuan-tuan. Dia sekejap, mula-mula kita teruja sangat. Sebab tu ada orang kaya tuan-tuan. Ada orang kaya di Malaysia ni. Dia kaya tuan-tuan, tapi dia buat lagu raya bukan-bukan. Perasan tak? Dia buat lagu raya, teruk tuan-tuan, lagu raya. Pasal apa tuan-tuan? Pasal orang dah tahu dia kaya. Biasalah orang kaya. Dulu dia tunjuk emas dia lah, duit dia kan. Orang dah tahu dia kaya. Biasalah, dia ni kaya. Dan dia pun dah rasa biasa dengan kekayaan itu. Itu kadang-kadang buat benda bukan-bukan. Bagi lain, nak rasa benda baru. Nafsu memang begitu. Dia kepuasan nafsu dia tak habis. Kalau nak rasa kaya, bangga pasal kaya, orang semua tahu hang kaya. Nak rasa apa, hang pun dah cemuhi dah dengan kekayaan tu. Itu yang buat benda bukan. Bila kita tak channelkan kita punya diri ni pada akhirat, gitu jadinya. Pas buat ni, nanti buat ni lagi pula. Macam ni, macam nak tarik perhatian. Sama dunia rumah kita. Mula-mula aja, sama beli handset baru. Masa beli tu, letak anak sentuh, jatuh nanti. Anak pegang, bini pegang, calang nanti. Pegang sikit je calang. Teruja sampai tak ingat apa. Dunia memang macam tu. Tapi dah 2-3 bulan, lempak macam tu ya tuan-tuan. Mula-mula teruja tuan-tuan. Beli motor baru macam tu juga. Tu lah, sayang. Beli kereta tuan-tuan. Saya tengok orang selalu kereta lah. Masa beli kereta baru ni, kucing lintas tepi pun marah. Lintas tepi je pun marah kucing. Kalau dia parking kereta ni lalu, dia cukup risau sendiri. Awal-awal ya, dah lama nantak pergi dunia tuan-tuan. Memang macam tu lah. Ada satu cerita tu, kesian tuan-tuan. Dia baru beli kereta. Cerita betul, saya dengar dalam radio IKIM. Baru beli kereta. Anak kecil dalam 4 tahun 5 tahun, anak dia bagi calak. Budak-budak mana tahu apa, seronok bagi calak. Orang tengah baru dapat dunia tuan-tuan, dia tibai tangan anak dia sampai mati saraf. Dia pukul sampai mati saraf. Bila mati saraf, dia akan jadi gangren hitam tu. Sebab apa? Kita ni hidup ni pasal oksigen tuan-tuan. Kita sehidup oksigen, paru-paru tapih masuk ke dalam darah oksigen. Jantung kan duduk macam ni. Dia bukan pam saja, dia pam bawa darah dan oksigen dan nutrien lain. Bila oksigen sampai, itu yang elok kulit kita apa semua. Bila oksigen tak sampai, saraf mati, oksigen tak sampai, darah tak sampai, dia akan busuk tuan-tuan, jadi hitam. Macam orang kecil mana macam mana kan jadi kan. Kalau saraf dia mati jadi hitam. Kalau biang bahaya, dia jadi kuman, dia busuk macam benda apa, tangan kita ni mereput tapi duduk kat kita, bahaya, dia banyak kuman. Kalau masuk dalam darah,
dia pergi ke jantung ke paru-paru ke, boleh mati. Itu yang potong, bukan saja potong tuan-tuan, memang nak bagi hidup lah. Jadi bila pergi ke doktor, tengok tangan anak dia hitam lah, mati tuan-tuan, saraf. Maka tuan-tuan tengok bila kita dapat dunia, kita jadi bengong saat tuan-tuan. Kita teruja sangat. Doktor kata kat dia, ni tak boleh buat apa ni, kena potong tangan anak dia. Kawan teruja dapat dunia saat. Dia kata tak ada, kalau tak potong mati je anak. Potong tangan anak dia. Anak dia menangis macam teruk, ayah tak mau apa, tak mau buat dah, tak mau buat dah. Tangan adik mana? Bal tu'siru dal hayatad dunya. Nampak Quran sebut pasal otak ni dunia jadi lagu tu. Betul tak? Ada orang kadang-kadang bergaduh dengan adik-beradik dia, sihir. Betul tak? Sihir. Pasal apa? Berebut tanah sekakang kera. Betul tak? Pasal dunia jadi bengong tuan-tuan. Baik tuan, saya habiskan sikit lagi. Kata Abu Zar lagi, aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, adakah terdapat pada kita pegangan yang ada dalam tangan Nabi Ibrahim dan Musa daripada apa yang diturunkan Allah? Jawab Nabi SAW, ya bacalah wahai Abu Zar, yang tadilah. Abu Zar tanya, ada tak dalam kitab terdahulu yang kita boleh pegang lagi sekarang? Ayat tadilah, qad aflaha man tadzakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi suhufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Berjayalah orang yang menyucikan diri, yang menyebut nama Tuhannya dan sembahyang, dan orang yang sesat ni kerana mementingkan dunia, dan akhirat itu lebih baik dan kekal. Ini semua peringatan berada dalam suhuf Ibrahim, suhuf yang terdahulu, suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Habis tuan-tuan. Akan datang pedoman hidup, pedoman hidup dan hukum hakam. Pedoman hidup dan hukum hakam, ayat 18, ayat terakhir, ayat 5 ayat terakhir. Pedoman hidup dan hukum hakam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mahruma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matula wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam alhamdulillahi rabbil alamin.